Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum. Jadi penonton mesti tahu kan, kita ni kan kalau nak kahwin kan kadang-kadang mesti ada kekecohan berlaku dalam keluarga tu kan. Biasalah mulut-mulut mak saudara, mulut-mulut pak saudara ni susah kita nak tutup kan. Benda tu tak cukup, jadi hair. Benda ni tak cukup, jadi hair. Kadang benda tu tak pelamin tak siap pun boleh kecoh satu kampung kan. Inilah orang kata kemeriahan Malaysia kalau bab-bab perkahwinan kan. Ini yang kita nak bicarakan pada pagi ni dalam segmen Munakahat Asas Rumah Tangga bersama dengan Yayasan Ad-Din. Jadi kita bersama pagi ini bersama dengan Ustaz Muhammad Sabri Nordin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sihat ya? Sehat juga Ustaz. Alhamdulillah. Ini seronoknya jumpa orang Perak ni. Senang kita cakap Perak je. Kan? Jadi Ustaz kan, kadang-kadang kan kalau dalam bab-bab pernikahan lah terutamanya kan, seperti mana kita ketahui kalau contohnya mas kahwin, mahar ni memang benda yang wajib pengantin lelaki bagi kepada isteri selepas akad nikah. Tapi Ustaz, kalaulah tiba-tiba kan hari kejadian tu tak cukup pula meh kahwinnya. Atau macam mana nak buat tu? Mana gaya nak buat ya? Mana gaya nak buatnya? Biasalah mulut-mulut pak cik mak cik ni sekarang duk membising. Baik. Baik, terima kasih Cik Anan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Allah Taala kata, wa atun nisa, berikanlah kepada perempuan, isteri-isteri kamu itu, sadaqatihinna nihlah, yang mas kahwin itu. Mas kahwin itu sebagai apa? Nihlah, wajib. Wajib bagi seorang lelaki untuk memberikan kepada isterinya mas kahwin. Bila? Ada dua waktu. Yang pertama ialah selepas daripada akad nikah. Selepas daripada akad nikah ni, pengantin lelaki wajib bagi mas kahwin kepada isterinya dalam dua keadaan. Yang pertama iaitulah apabila mas kahwin tadi sudah dibincangkan ataupun sudah ditetapkan jumlah dia secara tunai ketika meminang. Waktu meminang hari tu dah bincang dah berapa mas kahwinnya, berapa belanja tubuh dah, kata orang Perak kita ni, berapa belanja tubuhnya, sudah tetap jumlahnya. Walaupun ketika akad tak sebut mas kahwin. Jadi apabila sudah ada ketetapan itu, selepas daripada majlis akad nikah, wajib bagi pengantin lelaki segera menyerahkan mas kahwin. Adapun yang kedua, waktu meminang tak bincang. Berapa tu energi mas kahwinnya Cik Anan? Lantak koma lah nak bagi berapa. Contoh ya. Ya. Jadi sampai ke sudah tak ada bincang berapa jumlah mas kahwin. Tiba hari akad nikah, berapa koma bagi bawa mas kahwin ni? Itu kata tak payah. Bukan tak payah, lantak koma nak bagi berapa. Dia cari-cari, adalah RM101. 101 boleh. Boleh, waktu akad tu dia sebut. Walaupun waktu meminang hari itu tak ada bincang, tetapi waktu akad apabila disebut, maka itu juga menyebabkan pengantin lelaki wajib memberikan mahar selepas daripada akad nikah. Dua situasi ini namanya mahar musamma. Mahar musamma. Jadi dua keadaan ini menyebabkan pengantin lelaki wajib bagi mas kahwin selepas akad nikah. Adapun situasi yang kedua, pengantin lelaki wajib juga bagi mas kahwin, tetapi selepas dukhul. Dukhul ni apa dia? Kenikmatan malam pertama. Udah tu ya. Faham lah ya. Faham itu. Baik. Apabila berlaku pengantin perempuan menolak mas kahwin. Contoh, waktu meminang hari tu bincang tanya, berapa belanja tubuhnya ni? Tak payahlah belanja tubuh. Nampak? Dia nolak. Yang mula-mula tadi tu dia kata lantak koma lah nak bagi berapa. Tapi yang kedua ini dia menolak. Tak payahlah mas kahwin. Tengapa tak payah pula? Teman gaji sudah besar, kerja pun besar, rumah pun dah besar, badan teman pun sudah nak berapa besar. Contoh-contoh. Yang tak adanya adalah suami je. Teman tak ada, suami je. Jadi biasanya bagi wanita yang eksekutif ini, ya, untuk nak nikah yang sama level dengan dia, kurang dah lelaki. Betul. Lelaki yang sama level ni sudah ramai dah orang ikat awal-awal. Jadi sampai ke dia ni mana ke gayanya. Maka dia carilah yang lebih rendah. Grade, jawatan dan sebagainya. Tapi yang rendah mana teman mampu nak nikah dengan Mika? Yalah. Ya? Tayar kereta Mika pun dah teman tak mampu dah gaji sebulan. Contoh. Okey nah. Jadi begitu, ada satu rukhsah dalam agama kita, itu namanya nikah misyar. Iaitulah pengantin perempuan tidak menuntut nafkah dan juga belanja bagi diri dia.
Dalam keadaan ini, adakah mas kahwin itu tidak wajib? Wajib juga mas kahwin. Wajib jugalah. Cuma wajibnya adalah selepas daripada dukhul. Lepas dia tidur malam pertama, besok tu baru wajib. Ya, itu dua keadaan. Jadi persoalan tadi, bila mas kahwin tidak cukup, kita lihat bahawa tadi mas kahwin tadi ada dua keadaan. Yang pertama selepas daripada akad, yang kedua selepas daripada dukhul. Bagi keadaan yang wajib bagi suami untuk memberi mas kahwin selepas daripada akad itu, ya, dalam keadaan dia bagi tidak cukup, maka di sini pengantin perempuan sebenarnya ada hak. Apa hak yang dimiliki oleh pengantin perempuan selepas daripada akad tapi wang mas kahwinnya tak cukup? Iaitulah pengantin perempuan ada hak untuk menghalang pengantin lelaki daripada tidur sekali. Selagi tak cukup tu Selagi dia boleh tak halang cukup, je. dia boleh halang. Kenapa? Kerana tadi kita lihat bahawa perjanjiannya dah mesti secara tunai dan juga ada jumlahnya. Itu menyebabkan pengantin perempuan ada hak. Jadi, waktu malam tu, dia kata, abang, betul tak cukup lagi. Abang kena tidur bilik sebelah dulu. Jadi, bila berlaku situasi macam ni, janganlah kita terlalu ambil kisah. Ini hai-hai keluarga ni. Hai-hai keluarga ni, kalau boleh keluarga ni janganlah campur sampai ke dalam ini. Ya, kalau kita lihat hari ni kebanyakan yang banyak bising ni bukan pengantinnya tu, tapi keluarga. Jadi apabila keluarga yang campur tangan seumpama ini, dia menyebabkan kesan yang pertama ialah hubungan silaturahim di antara dua keluarga. Keluarga lelaki dengan keluarga perempuan ini. Asalnya nak berbaik, nak membina silaturahim, menghubungkan kasih sayang di antara dua buah keluarga. Tapi bila ada campur tangan yang seumpama ini, dia akan menyebabkan renggang silaturahim tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi kesan kepada pengantin perempuan. Bila keluarga campur tangan, bising dan sebagainya, pengantin perempuan, bila jadi rupa ini, sebagai contoh, katalah pengantin lelaki terasa hati. Bila pengantin terasa hati, apa yang dia buat? Kadang-kadang menimbulkan satu situasi yang tidak diduga. Contoh, mungkin pengantin lelaki boleh melafazkan cerai. Mungkin pengantin lelaki boleh bertindak agresif. Dulu kita pernah dengar dalam surat khabar, ya, bila berlaku kecohan ini ada sampai baling kasut masuk dalam masjid dan sebagainya. Macam-macam ya. Jadi keluarga ni diam dulu, usah campur. Itu pada pengantin. Kalaulah berlaku perceraian, na'udzubillah min zalik, apa akan jadi pada pengantin perempuan ini? Ada tak lagi orang lain yang nak nikah dengan dia? Betul. Kesan sampai ke situ, ya. Dan dia akan memberi trauma kepada pengantin lelaki juga. Ini kerupa semua pengantin perempuan. Dia akan menganggap semua pengantin perempuan rupa itu sama juga. Kan? Yang sama juga, ya. Begitu juga dengan di masa akan datang. So itu semua kesan-kesan negatif yang boleh kita lihat jika sekiranya ada campur tangan daripada pihak keluarga berkaitan dengan mas kahwin yang tak cukup ini. Oleh itu, apa yang patut dibuat? Jika sekiranya kita lihat ada mas kahwin ini, kalau berlaku dalam keluarga kita, ataupun kita hadir dalam majlis berkenaan, tengok-tengok, ada masalah. Masalahnya apa? Mas kahwin tadi tak cukup. Yang pertama, tindakan yang patut kita buat ialah maklumkan kepada yang mempunyai harta. Siapa yang mempunyai harta ni? Mas kahwin ni siapa punya harta dia? Pengantin perempuan. Maka kabur dekat dia. Bisik pelan-pelan. Mas kahwin tak cukup. Kabur pelan-pelan. Jangan riuh rendah. Jadi pengantin perempuan yang ada ilmu, bila dia tahu bahawa mas kahwin tak cukup, malam karang, siaplah mikir. Siap dia, jangan tidur sekali dah. Jangan tidur sekali. Jadi maknanya, bila dia tahu begitu, so dia akan layan. Sesi fotografi akan berjalan dengan cantik. Majlis akad nikah nampak clear je. Ya. Tapi bayangkan kalau waktu sesi menyerah mas kahwin itu, kira-kira tak cukup, keluarga bising, fotografer pun jadi susah hati. Betul. Ya, udah tak jadi dah. Ya, sesi fotografi demo udah bertengkar. Patutnya gambar cantik-cantik apa semua, tengok gambar udah tak cantik dah. Masa marah panjang je. Ya, benar. Okey, satu. Yang kedua, bila sesi semua dah cantik, tiba nak pelamin. Naik atas pelamin kan elok je. Ya, tapi mengkanlah nanti dia jangan dikenang lah. Yalah. Okey, satu. Yang ketiga, besok kenduri kahwin. Majlis kenduri akan berjalan cantik. Bayangkan kalau waktu akad nikah tu sudah timbul masalah, besok kenduri macam mana? Betul. Kalau pengantin lelaki sudah lafazkan cerai, besok pengantin perempuan, mereka sandi dan sorang-sorang. Betul. Itu kesan-kesan negatif yang boleh kita lihat. Okey. Jadi pengantin perempuan bila dapat tahu situasi seumpama ini, apa yang patut dia buat? Dia diam kan, layan semua settle,
Malam sekarang biasa orang Melayu kita lepas maghrib buat apa? Acara potong kek. Betul. Lepas potong kek, lepas isyak sekarang buka hadiah. Sampai pukul 12 malam sekarang, suami pun lah ngantuk lah. Letih benar hari ni melayan tetamu gitu. Pasal jom yang masuk bilik. Masuk bilik. Masuk bilik. Bang, betul tak cukup lagi? Ya benar ke? Meh kita kira sama-sama. Kira-kira benar tak cukup. Bila tak cukup ni bang, abang kena tidur luar dulu. Ya, biasa kita masuk lebuh raya tak cukup. Iyalah, betul. Abang tidur RNA dulu sebelah katanya. Itu hak yang dimiliki oleh pengantin perempuan. So majlis akan jadi baik, silaturahim dua keluarga akan jadi baik, so, tak ada masalah. Ini yang patut kita lakukan apabila kita dapati dalam satu-satu majlis mas kahwin tadi tidak cukup. Jadi keluarga janganlah kau bising benar ya. Itu antaranya lah. Keluarga pengantin lelaki kena ada ilmu, pengantin perempuan pun kena ada ilmu, dan keluarga kedua-dua belah pengantin pun kena ada ilmu berkaitan dengan munakahat ni kan. Masya-Allah. Cuma sikit lagi je. Sekarang ni masih hujan tak? Semalam hujan lebat, kemarin hujan lebat tak? Sampai pukul 3 pagi, contoh. Pengantin perempuan ni duduk tidur seorang dalam rumah tak? Pengantin lelaki tidur bilik sebelah. Pengantin perempuan tidur bilik sebelah, ya. Sampai pukul 3 pagi hujan lebat. Sejuk dia. Ya. Kilat pula saling sambung menyambung. Goroh berdentang-dentang. Trauma betul ni Zat. Takut dia. Bila takut dia, dia ketuk pintu sebelah. Bang, marilah tidur sekali. Boleh ke ni? Itu hak dia. Maka dia boleh sama ada nak menggunakan hak dia ataupun dia kata tapi tak apa bang, tidur sekali dulu. Yang tu transfer besok katanya. Itu hak dia, terpulang pada dia. Ataupun kalau dia kata alah 1,000 je tak cukup pun. 21,000 teman dah dapat dah. Kira halal lah. Itu juga adalah hak dia. Inilah pentingnya ilmu dalam bab pengurusan rumah tangga ini, munakahat ini. Mudah-mudahan kita akan berbahagia dari dunia sampai ke akhirat. InsyaAllah. Jadi Ustaz ada baki masa lebih kurang 2 minit ni. Saya nampak kopiah Ustaz tu Yayasan Adin. Cerita sikitlah pasal Yayasan Adin ni dan macam mana kalau penonton pun nak bersama-sama dengan Yayasan Adin untuk menyumbang untuk orang kata di jalan dakwah ni. Ya, baik. Seperti mana kita bincang bab munakahat tadi, Cik Anan, apa tujuannya? Ialah untuk membina satu keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Begitu juga kami di Yayasan Adin ini. Yayasan Adin ini kami adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang membangunkan ataupun mengimarahkan harta atau wakaf umat Islam untuk dijalankan sebagai pengurusan Mahat Tahfiz. Setakat ini alhamdulillah kita ada 26 buah Mahat Tahfiz. Semua ini adalah wakaf masyarakat. Wakaf orang ramai. Kami hanyalah mengimarah dia saja. Jadi dalam Mahat Tahfiz Adin ini kita ada 125 orang ya, pelajar anak asnaf. Jadi mereka ini memerlukan bantuan. Jadi makan demo kita kena bagi juga ya. Pelajaran demo kita kena bagi juga. Jadi bagaimanakah cara ya kami boleh nak dapatkan sumbangan untuk membiayai? Semuanya adalah daripada sumbangan daripada tuan-tuan. Jadi kami menyerulah kepada tuan-tuan untuk sama-sama menyumbang kepada Yayasan Adin ini. Mudah-mudahan pendidikan tahfiz akan berada di tahap yang selayaknya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tak naklah ada isu-isu yang berkaitan dengan Mahat Tahfiz selama hari ini. Jadi di bawah Yayasan Adin ini kita kontrol dia baik-baik, insya-Allah. Jadi ada Mahat Tahfiz peringkat menengah rendah, ada menengah atas, ada tahfiz vocational, ada college. Insya-Allah setakat hari ini kita di Yayasan Adin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak tahfiz duniawi dan juga ukhrawi. Itu yang kita nak ni, anak-anak kita ni mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya, terutamanya pendidikan agama untuk dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sabri Nordin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Adin kerana sudi bersama dengan kami dalam membicarakan munakahat asas rumah tangga. Moga-moga bermanfaat buat penonton setia TV Al Hijrah. Jadi kita berhenti rehat seketika, insya-Allah kembali selepas ini dengan pelbagai lagi topik yang menarik.